Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Puan Pensyarah iaitu Puan Aminawati Zahara binti Muhammad, iaitu pensyarah bagi kursus Profesionalism Keguruan EDUP 2132. Nama saya ialah Ismail bin Tukiran, merupakan pelajar bagi program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan ambilan Jun 2021 daripada kelas 2.10. Dan pada hari ini, saya akan membentangkan berkenaan dengan tugasan kedua saya untuk kursus Profesionalism Keguruan EDUP 2132 berkenaan dengan persembahan. Baiklah, untuk tugasan persembahan ini, saya akan membentangkan isu-isu pelanggaran etika perguruan dan perundangan dalam pendidikan, iaitu berkenaan dengan tajuk ini, saya akan menganalisis dan menghuraikan punca dan cara mengatasi isu-isu tersebut. Baiklah, untuk pendahuluan, kita lihat dulu apakah sebenarnya Kod Etika Keguruan Malaysia. Kod Etika Keguruan Malaysia adalah peraturan yang perlu dipatuhi oleh seseorang guru profesional bagi membantu mereka mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub bagi menjaga imej baik profesyen keguruan, iaitu aspek utama ialah accountability, integriti, kesantunan, kepedulian, penampilan guru. Di sini kita dapat lihat Kod Etika Keguruan Malaysia ini merupakan satu peraturan. Jika disebut sebagai peraturan, maka setiap guru yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun mana-mana guru yang mengajar di negara Malaysia perlu mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak kerajaan. Dalam peraturan tersebut, ia merangkumi aspek-aspek berkenaan dengan accountability, integriti, kesantunan, kepedulian dan penampilan guru. Yang mana sekiranya seseorang guru tersebut, apabila dia melanggar salah satu daripada aspek tersebut, maka seseorang guru itu dikira melanggar peraturan. Hal ini kerana peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan profesyen keguruan adalah merangkumi kelima-lima aspek tersebut. Jadi setiap guru wajib melaksanakan ataupun ada aspek-aspek utama berkenaan dengan accountability, integriti, kesantunan, kepedulian dan penampilan guru. Baiklah, untuk seterusnya saya akan menyentuh berkenaan isu-isu pelanggaran etika perguruan yang mana kebiasaannya kita dengar di dada-dada akhbar ataupun di media massa ataupun di berita-berita yang biasa kita dengar. Salah satu isu yang menjadi pelanggaran etika perguruan yang paling ketara yang berlaku dalam kalangan guru-guru di Malaysia ini ialah yang pertama, penyalahgunaan masa di sekolah. Jika kita lihat, penyalahgunaan masa di sekolah ini hanyalah umpama perkara yang kecil, tetapi daripada perkara yang kecil inilah ia akan mendatangkan satu perkara-perkara ataupun masalah yang besar, iaitu contoh bagi guru yang terlibat dengan penyalahgunaan masa ini ialah guru tidak menepati masa keluar dan masuk kelas. Sebagai contoh, cikgu A sepatutnya masuk ke kelas pada jam 8.30 pagi, tetapi akibat daripada penyalahgunaan masa yang dilakukan oleh cikgu A, beliau telah masuk ke kelas lambat 10 minit dan beliau masuk ke kelas pada 8.40. Pada waktu itu, beliau sudah terlambat selama 10 minit tanpa sebab yang kukuh. Yang kedua ialah melepak sehingga mengabaikan sesi PDP bersama pelajar. Melepak sehingga mengabaikan sesi PDP bersama pelajar ini adalah merupakan suatu perkara yang serius, kerana tugas hakiki seorang guru adalah mengajar dan memberi ilmu kepada murid-murid. PDP adalah merupakan proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya seseorang guru mengabaikan pengajaran dan pembelajaran yang sepatutnya beliau lakukan oleh kerana hanya beliau melepak dan berborak-borak kosong semata-mata, maka itu jelas sudah melanggar peraturan ataupun integriti yang perlu ada pada seorang guru. Jadi perkara ini perlu dielakkan.
Perkara-perkara seperti ini tidak sepertinya ada dalam kalangan guru. Baiklah, isu yang kedua adalah berkenaan dengan rasuah. Walaupun tidak banyak guru yang terlibat dengan rasuah, tetapi kebiasaannya kalau kita lihat di dada-dada akhbar ataupun di media sosial, banyak menyentuh atau membincangkan tentang salah laku guru berkenaan dengan salah laku rasuah. Rasuah ini sebenarnya adalah suatu jenayah yang besar yang mana melalui rasuah sesebuah negara itu boleh hancur hanya kerana rasuah. Baiklah, kita lihat apakah contoh rasuah yang berlaku dalam kalangan profesyen perguruan. Contoh rasuah yang berlaku dalam profesyen perguruan ini ialah contohnya membocorkan soalan peperiksaan akibat menerima rasuah daripada sesebuah pihak untuk kepentingan mereka. Perkara ini jika dilihat dari segi mata kasar, kita lihat ia bukanlah suatu perkara yang besar sepertinya membocorkan soalan peperiksaan. Tetapi membocorkan soalan peperiksaan ini dia akan menjadikan ketidakadilan kepada pelajar-pelajar yang berada di sekolah lain. Maksud untuk pihak yang berkepentingan maksudnya seperti sebagaimana yang kita tahu, penggubal-penggubal peperiksaan ini kebiasaannya ialah daripada kalangan warga guru daripada sekolah-sekolah seperti sekolah berasrama penuh ataupun sekolah-sekolah MRSM ataupun sekolah-sekolah kluster ataupun sekolah-sekolah bestari. Seperti mana penggubal-penggubal ini sudah pastinya mereka ini mempunyai kepakaran. Apabila mereka melakukan salah laku dari segi rasuah ini, mereka akan membocorkan soalan-soalan yang telah digubal kepada sesetengah sekolah yang ingin menjaga nama baik semata-mata bagi mengekalkan kecemerlangan. Tetapi cara untuk mengekalkan kecemerlangan itu adalah salah di sisi undang-undang, iaitu dengan melakukan rasuah. Perkara ini tidak boleh berlaku dalam kalangan sistem pendidikan di negara kita, kerana perkara seperti ini hanya akan merugikan negara kita di masa hadapan, kerana produk yang dihasilkan daripada hasil perbuatan yang tidak elok ini hanya akan menghasilkan generasi-generasi yang tidak berkualiti. Isu seterusnya adalah berkenaan dengan salah guna kuasa, iaitu contoh dalam salah guna kuasa ini ialah melantik syarikat yang mempunyai kepentingan dalam menguruskan sesebuah tugasan seperti melantik syarikat yang diuruskan oleh ahli keluarga. Beberapa hari yang lepas kita dapat lihat di media sosial di mana seorang pengetua telah disabit bersalah dan didenda serta dipenjarakan akibat daripada salah guna kuasa. Kesalahan yang beliau lakukan adalah dengan meletakkan ataupun menggunakan nama syarikat beliau sendiri untuk menghasilkan ataupun untuk memberikan barangan sekolah kepada untuk kegunaan sekolah. Jadi di sini ialah suatu perkara yang menjadi kesalahan kepada semua guru, terutamanya pentadbir yang kebiasaannya mempunyai kuasa autoriti dalam pengurusan sekolah, di mana kita ataupun sebagai guru ataupun sebagai pentadbir tidak boleh menggunakan kepentingan kita sebagai pentadbir untuk menguntungkan syarikat-syarikat di bawah naungan kita ataupun syarikat-syarikat yang ada kepentingan kepada kita, seperti contohnya ahli keluarga kita, adik-beradik ataupun saudara mara. Kita perlu menimbulkan ataupun mewujudkan satu sistem yang dipanggil sistem pelaporan bagi setiap pengeluaran ataupun perbelanjaan mata wang berkaitan dengan sekolah bagi mengelakkan salah guna kuasa. Isu seterusnya ialah kemerosotan etika di kalangan pendidik. Kemerosotan etika di kalangan pendidik ini kita dapat lihat apabila berlakunya gangguan seksual terhadap pelajar seperti mencabul dan memberi denda yang tidak sepatutnya sehingga mengganggu emosi pelajar. Kadang-kadang ada setengah guru ini mereka melakukan suatu perkara yang di luar jangkaan. Contohnya seperti melakukan gangguan-gangguan seksual terutamanya kepada pelajar perempuan ataupun kepada pelajar lelaki. Perkara ini adalah sangat tidak elok ataupun sangat dilarang dalam perundangan pendidikan di negara Malaysia. Selain itu,
Memberi denda yang tidak sepatutnya, sebagai contoh ialah merotan murid sehingga menyebabkan murid tersebut mengalami kecederaan yang serius. Ini juga merupakan salah satu isu yang sering berlaku dalam kalangan guru kita. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang punca-punca berlakunya isu-isu etika perguruan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Isu yang pertama, punca yang pertama dalam penyalahgunaan masa di sekolah. Puncanya adalah yang pertama, guru mempunyai sikap seperti sikap malas dan tidak ambil peduli, kurang komitmen dalam kerja, kurang nilai dalam kehidupan dan etika kerja yang lemah. Jelas di sini dapat dilihat sebenarnya penyalahgunaan masa ini sendiri adalah bermula daripada sikap seseorang guru itu sendiri. Apabila seseorang guru itu kurang motivasi dalam diri mereka ataupun seseorang guru itu hanya menganggap pekerjaan guru ni hanyalah untuk mendapatkan gaji yang besar semata-mata tanpa memikirkan tanggungjawab terhadap tugasan tersebut, maka mereka akan melakukan tugasan itu sambil lewa dan sambil melengah-lengahkan masa tanpa mempedulikan ataupun tanpa cakna kepada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Penguatkuasaan daripada pihak pentadbir yang lemah dan kurang pemantauan. Ini juga merupakan salah satu daripada faktor penyalahgunaan masa di sekolah. Yang mana kadang-kadang kita lihat apabila seseorang guru itu terlalu baik ataupun terlalu rapat dengan pentadbir sehingga pentadbir percaya 100% kepada guru tersebut tanpa melakukan sebarang pemantauan kepada guru tersebut, maka ini akan menyebabkan berlakunya penyalahgunaan masa. Seterusnya kita lihat punca-punca berlakunya isu berkaitan salah laku guru berkaitan dengan rasuah. Yang pertama ialah kelemahan individu dalam kurang menghayati agama dan pendidikan akhlak, yang mana bermula daripada individu itu sendiri, individu guru itu sendiri, yang mana guru tersebut kurangnya penghayatan agama Islam dan pendidikan akhlak, yang mana mereka hanya mementingkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa memikirkan perkara-perkara yang akan menyebabkan berlakunya kerosakan di masa hadapan. Yang keduanya ialah bersifat tamak dan sikap yang sering mengejar kebendaan dan kemewahan. Yang ketiga, kos sara hidup yang meningkat. Ini juga merupakan salah satu punca ataupun faktor menyebabkan berlakunya rasuah. Jika kita lihat rasuah-rasuah yang berlaku bukanlah rasuah-rasuah yang melibatkan jutaan ringgit, tetapi hanyalah rasuah yang sekitar dalam 2 ataupun 3,000 ringgit, tidak sampai kepada jutaan ringgit. Tetapi mengapa seseorang guru yang terlibat dengan rasuah itu mereka menerima jumlah wang yang tidak seberapa itu? Hal ini adalah kerana kos sara hidup yang meningkat. Yang seterusnya ialah tekanan modernisasi dan keperluan, yang mana sebagai contohnya kalau zaman sekarang kita lihat zaman pandemik COVID-19 ini, banyak agensi-agensi ataupun institusi-institusi yang terpaksa ditutup, termasuk sistem pendidikan kita. Dan sistem pendidikan kita sekarang kebanyakannya semasa zaman pandemik COVID-19 ini banyak dijalankan secara PDPR bagi sekolah, pembelajaran di rumah, yang mana apabila berlakunya pembelajaran di rumah, segala peranti perlu lengkap untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh, peranti-peranti seperti smartphone ataupun tablet ataupun PC ataupun laptop, dan juga faktor wifi, capaian internet yang sempurna juga amat diperlukan. Sekiranya capaian peranti ataupun internet ini tidak dapat disempurnakan, maka PDPR tidak dapat dijalankan dengan sempurna. Peranti-peranti tersebut merupakan alat-alat teknologi yang menelan belanja yang besar untuk memperolehi. Bagi mereka yang tidak berkemampuan, maka mereka tidak dapat memiliki ataupun menggunakan alatan teknologi tersebut. Seterusnya, kurang faham sistem dan prosedur jabatan. Kurang faham sistem dan prosedur jabatan ini juga merupakan punca berlakunya rasuah dalam kalangan guru. Seterusnya kita lihat isu seterusnya ialah salah guna kuasa. Salah guna kuasa dalam kalangan guru kebiasaannya ia berlaku dalam kalangan pentadbir sekolah, iaitu seperti guru besar ataupun penolong kanan.
Salah guna kuasa ini berpunca daripada wujudnya sikap tamak dalam diri seseorang individu. Apabila sikap tamak menguasai diri seseorang individu, maka mereka tidak akan berfikir panjang ataupun berfikir tentang akibat yang akan ditimpa oleh mereka apabila mereka melakukan suatu perkara tersebut. Mereka hanya memikirkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan natijah dan akibat buruk yang akan mereka alami. Seterusnya, mahukan kemewahan dengan rasa selamat. Salah guna kuasa seperti yang saya telah jelaskan pada contoh pada slide awal sebelum ini, seseorang individu yang hanya mementingkan kemewahan, yang hanya mementingkan wang, mereka tidak berfikir panjang dan mereka akan menggunakan kepentingan mereka bagi menjana keuntungan untuk mereka sendiri. Dan seterusnya, isu yang terakhir ialah kemerosotan etika di kalangan pendidik. Yang inilah isu yang mana ia menjadi isu yang paling ketara berlaku dalam kalangan guru-guru di Malaysia, iaitu punca berlaku kemerosotan etika di kalangan pendidik ini ialah kurangnya memahami kod etika perguruan. Kebanyakan guru semasa mereka melapor diri, mereka perlu membaca aku janji yang perlu mereka laksanakan sepanjang dalam berkhidmat dengan penjawat awam. Namun begitu, sejauh manakah kefahaman mereka tentang akul janji yang mereka lafazkan? Mereka hanya sekadar melafazkan akul janji tetapi tidak memahami intipati yang terdapat dalam akul janji tersebut. Ataupun mereka membaca tentang peraturan-peraturan perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan berkenaan dengan etika perguruan, tetapi mereka tidak menghayati apakah sebenarnya etika tersebut. Mereka hanya sekadar membaca dan mereka tidak mengamalkannya. Dan perkara inilah yang menyebabkan berlakunya kemerosotan etika di kalangan pendidik, iaitu kurang memahami kod etika perguruan. Yang kedua, tidak mempunyai minat yang mendalam dalam profesyen perguruan. Perkara ini juga adalah merupakan perkara yang sangat serius yang kita lihat pada zaman sekarang. Jika dilihat, zaman-zaman sekarang ini adalah merupakan zaman di mana kerjaya sukar untuk dicari. Dan mereka beranggapan kerja sebagai seorang guru ini adalah merupakan kerja yang mudah. Walaupun mereka tidak mempunyai minat dalam profesyen perguruan, namun demi melaksanakan kelangsungan hidup, mereka tetap memilih profesyen keguruan. Akibatnya, segala tanggungjawab yang perlu dipikul oleh seorang guru itu, mereka hanya akan laksanakan sebagai sambil lewa sahaja. Dan ada kalanya mereka akan melakukan salah laku yang menyebabkan mereka dikenakan tindakan tata tertib. Seterusnya ialah tekanan guru bekerja. Tidak dinafikan guru-guru sekarang mempunyai pelbagai tekanan kerja akibat daripada lambakan ataupun bebanan kerja terhadap guru. Mereka mempunyai tekanan bekerja untuk mengajar dan untuk menyiapkan fail-fail yang berkaitan dengan pengurusan di sekolah, seperti fail maklumat murid, pentaksiran bilik darjah, pelaporan dan sebagainya. Tetapi itu semua jika dilihat, ia bukanlah alasan untuk seorang guru itu melakukan ataupun melanggar etika seorang pendidik. Namun begitu, tekanan guru juga boleh menyebabkan menyebabkan seseorang itu melanggar peraturan dalam etika pendidikan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cara mengatasi isu-isu dalam etika perguruan yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Baik, untuk penyalahgunaan masa di sekolah, cara-cara untuk mengatasinya adalah iaitu pihak pentadbir perlu sentiasa membuat pemantauan dari semasa ke semasa terhadap prestasi kerja di sekolah, yang mana pengetua ataupun guru besar ataupun penolong kanan perlu melaksanakan pemantauan ataupun melihat bagaimana seseorang guru itu bekerja. Adakah mereka melaksanakan tanggungjawab mereka ataupun mereka tidak melaksanakan tanggungjawab mereka. Ataupun guru besar boleh merekod prestasi tahap pencapaian seseorang guru itu sepanjang perkhidmatan untuk sesuatu tempoh tertentu. Yang kedua, pihak pentadbir perlu berusaha mengenal pasti dan bersedia memberi khidmat nasihat kepada guru yang bermasalah. Sekiranya pihak pentadbir dapat mengecam guru-guru yang melakukan kesalahan etika, perlulah pentadbir tersebut menasihati guru tersebut. Dan sekiranya guru tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama, maka pihak pentadbir perlu mengambil tindakan tegas dan tata tertib kepada guru yang bermasalah bagi
menjadi pedoman ataupun menjadi pengajaran buat guru tersebut tentang salah laku dalam etika perguruan. Seterusnya ialah rasuah, di mana pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM perlu memperbanyakkan aktiviti ceramah ataupun kursus yang boleh meningkatkan nilai-nilai murni para guru. Kursus-kursus yang boleh dijalankan seperti bengkel kesedaran ataupun ceramah motivasi ataupun kursus-kursus kepimpinan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan nilai-nilai murni ataupun integriti dalam diri seseorang guru. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang seperti dikenakan tindakan pelucutan jawatan. Penguasaan undang-undang seperti tindakan pelucutan jawatan ini perlu dikenakan kepada guru-guru yang melanggar peraturan seperti kesalahan rasuah. Yang mana penguasaan undang-undang ini kebiasaannya akan melibatkan pihak polis dan pihak mahkamah dalam mengenakan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang perlu dikenakan kepada rasuah kerana rasuah ini adalah suatu perkara yang boleh merosakkan masyarakat dan juga negara. Seterusnya ialah salah guna kuasa, bagaimana kita untuk mengatasi untuk masalah isu tersebut. Yang pertama, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memperbanyakkan aktiviti ceramah atau kursus yang boleh meningkatkan nilai-nilai murni para guru, iaitu di mana seseorang guru itu sebelum mereka melibatkan diri dalam bidang pendidikan ataupun bidang perguruan, mereka perlu menghadiri ataupun menyertai kursus-kursus tertentu yang melibatkan integriti bagi meningkatkan daya integriti guru tersebut. Begitu juga apabila guru tersebut sudah berada dalam perkhidmatan, maka kursus-kursus seperti kursus motivasi berkenaan dengan integriti perlu dilakukan secara berkala. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang seperti dikenakan tindakan pelucutan jawatan. Yang mana salah guna kuasa ini sebenarnya adalah suatu perkara yang sangat serius dan memberikan impak yang besar kepada sistem pendidikan negara. Jadi, oleh yang demikian, penguatkuasaan undang-undang adalah sangat penting dikenakan ke atas guru-guru yang melakukan salah guna kuasa. Yang mana salah guna kuasa ini hanya akan menyebabkan keuntungan kepada beberapa pihak sahaja, kepada pihak-pihak tertentu sahaja. Padahal keuntungan ataupun manfaat yang perlu dikecapi adalah untuk kegunaan warga sekolah. Dan yang terakhir, isu yang terakhir ialah kemerosotan etika di kalangan pendidik. Bagaimana cara untuk mengatasi masalah isu tersebut, di mana peranan rakan sejawat dalam menasihati dan melaporkan kepada pihak pentadbir tentang salah laku dalam kalangan guru. Rakan sejawat merupakan satu kaedah di mana mereka perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam menegur dan menasihati guru-guru yang melakukan kesalahan etika tersebut. Jika sekiranya guru tersebut tidak mengendahkan ataupun mengabaikan nasihat yang telah disampaikan oleh rakan sejawat, maka rakan sejawat tersebut perlu melaporkan kepada pentadbir tentang salah laku yang dilakukan oleh guru tersebut. Seterusnya, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlu memperbanyakkan aktiviti ceramah atau kursus yang boleh meningkatkan nilai-nilai murni para guru. Setiap guru yang dilihat bermasalah perlu mengikuti kursus-kursus motivasi ataupun kita sebut sebagai contoh kem bina insan, yang mana dalam kursus-kursus seperti ini mereka akan didedahkan dengan sifat ataupun nilai integriti ataupun nilai murni dalam pekerjaan ataupun dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Kesimpulannya, rukun akhlak dan etika kerja sudah sedia wujud bagi setiap penjawat awam, perkhidmatan awam, dan masalah integriti tidak sepatutnya berlaku dalam kalangan penjawat awam seperti guru. Seperti yang telah saya sebutkan di awal-awal pembincangan tadi, sebenarnya seorang guru ini termaktub kepada tata tertib ataupun termaktub kepada undang-undang yang perlu dipatuhi. Yang pertama sekali, sebelum kita melapor diri kepada guru, sudah tentu kita setiap guru akan melakukan akur janji. Dalam akur janji tersebut ada disebutkan tentang perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan oleh seorang guru, dan sekiranya guru tersebut melakukan perkara tersebut, maka ia dikira sebagai melanggar peraturan. Jadi sepatutnya tiada istilah ataupun tiada wujudnya setiap guru ataupun penjawat awam melanggar etika perguruan, kerana sebelum masuk ke dalam perkhidmatan mereka sudah pun didedahkan dengan kod etika tersebut.
Dan guru merupakan contoh bagi masyarakat, yang mana masyarakat akan memandang guru adalah sebagai tugas ataupun kerjaya yang sangat mulia, kerana guru akan menjadi contoh kepada masyarakat. Masyarakat akan ikut apa yang dilakukan oleh guru. Sekiranya guru melakukan perkara kebaikan, maka ia akan menjadi contoh kepada masyarakat, dan jika sebaliknya, maka masyarakat akan memandang sinis dan memandang rendah kepada guru tersebut. Sekian sahaja pembentangan saya untuk subjek khusus profesionalism keguruan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.